أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله يا الله الحمد لله يا رحمن الحمد لله يا رحيم. Kau bihamid Mat Kedah, Alhamdulillah kita masih hidup lagi. AJ Ahmad, Alhamdulillah. Anas Omar, Zainun Bis, Emilia Abel, Nur Hayati Mat Saad, Lina Ibrani, Lin Rahim, Sharifah Rukiah, Rudiah Sharif, Rusmerah, Muhammad Hanif, Hasnah Maming, Anita Awang, Tuan Nur Hisham, Tuan Ismail, Cikgu Zu, Syarani Muhammad Bakri, Syam M. Nur, Fismi Nizam, Muhammad Hanif, Nur Atika Nazri, Rohana Man, Lin Rahim, Shermila Sharif, Zainah Atan, Sri Okid, Dina Estelika Mentiorio, Ruby Pokjit, Bondeyati, Lina, tak apa nampak dah, Rohana Lazim, Syarimah, Anas Omar. Okey, tak nampak dah, tak nampak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. I cannot see. Alright, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Rahman, Alhamdulillah ya Rahim. Baju ni baju kawan saya bagi semalam. Indra Putra dia bagi K16 je baju BMW. Lagak tak. Alhamdulillah. Alhamdulillah tuan-tuan. Saya ni bukan orang have, tapi have je. Kena ingat tu. Saya ni bukan orang kaya, bukan orang ada-ada, tapi ada je rezeki tu. Alhamdulillah. Kuasa Allah Ta'ala. Kalau tengok duit dalam akaun, termenung orang. Hai. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam kajian dalam dunia mengatakan purata umur manusia tuan-tuan lebih kurang sampai 65 tahun. Purata manusia dalam dunia ni kebanyakannya boleh survive sampai 65 tahun. Tapi ada satu kajian juga yang mengatakan kebanyakan manusia dalam dunia ni boleh hidup 80 tahun. Sampai 80 tahun. Dan daripada umur 20 tahun hingga 65 tahun kebanyakan orang dah bekerja. 80 tahun, kita ambil umur manusia purata 80 tahun lah. 80 tahun. Dan mula-mula manusia bekerja kebanyakannya secara purata 20 tahun hingga 80 tahun. Bekerja 20 hingga 65 tahun. Dan kajian di Amerika Syarikat, 85% manusia yang bekerja daripada umur 20 tahun hingga 65 tahun tidak gembira dengan kerja yang mereka lakukan. Di China 94%, di Jepun 92%. Mereka yang bekerja ada kejaya, mereka tidak suka, tidak gembira dengan kerja yang mereka lakukan. So, apa makna hidup? Kalau daripada 20, 30, 40, 20, 30, 40, 50, 60, 65, 45 tahun daripada 80 tahun mereka hidup, 45 tahun mereka tidak gembira, tak happy. Apa kerja? Kalau tak gembira, pergi kerja kena marah, pergi meeting kena marah. Doesn't care. Apa yang
Tak kisahlah kita kerja sebagai seorang kerani ataupun CEO dalam company yang besar, tapi kita kalau tak gembira pergi kerja 8 jam, 10 jam, 12 jam bekerja, kena maki, kena hamun, stres, masalah kerja bawa balik ke rumah, terfikir, tidur bergigau-gigau. Lepas tu ada politik kat tempat kerja pula, sakit hati, orang fitnah kita, macam-macam. Kenapa perlu bekerja dalam keadaan yang tertekan? Oh, Ustaz, saya ada keluarga yang kena bagi makan, saya ada bil yang perlu saya bayar. Okay, go ahead. Tapi dalam keadaan tertekan, aduh, 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 tertekan. Ingat, bila tertekan menyebabkan anda stres dan anda mudah terkena penyakit. Ingat, kita masih membicarakan satu tajuk yang besar. Tajuk dia iaitu menjaga amanah Allah Ta'ala, iaitu tubuh kita, diri kita. Kan kita tengah cerita tentang transformasi diri, hijrah diri. Diri terbahagi kepada 3. Yang pertama iaitu roh, yang kedua mental, yang ketiga physical. Kita dah cerita minggu-minggu yang lalu tentang kesihatan hati ataupun roh. Kita dah cerita pada minggu-minggu yang lalu tentang kesihatan mental kita. Sekarang kita cerita tentang kesihatan fizikal kita. Fizikal adalah amanah daripada Allah Ta'ala. Fizikal adalah amanah Allah Ta'ala. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita tidak gembira dan kita stres, Norita Ibrahim, Eja Ramli, Kak Teh dan ramai lagi, Nolela Muhammad Pilus, semua sahabat-sahabat pagi ni yang live bersama saya, Nening Fadilah, Izzah Hakim, Hafsah Abdul Hamid, Rohana Haji Senin. Adakah anda gembira pada hari ini? Adakah anda gembira dengan kerja yang anda lakukan? Ingat, saya bukan Datuk Nazrihan. Traffic jam, lalu lintas, kena marah dengan bos, hutang kiri pinggang. Ingat, bersama saya Datuk Nazrihan. Tak handsome tak apa, janji kaya. Bukan. Ini saya nak cerita tentang kajian di dalam dunia ni mengatakan manusia hidup 80 tahun. Kebanyakan secara purata 80 tahun manusia hidup. 80 tahun manusia hidup di atas muka bumi, tetapi 45 tahun mereka hidup di atas muka bumi dalam keadaan stres. Sebab mereka bekerja dalam keadaan stres. Kajian mengatakan 85% penghuni Amerika Syarikat, pekerja di Amerika Syarikat tidak pernah gembira, stres di tempat kerja, stres bila mereka bekerja. Dan 94% mereka yang bekerja di China stres dengan pekerjaan mereka selama 45 tahun. Dan ada juga yang stres di Jepun, 94% stres dengan pekerjaan mereka. Sebab tu kadar bunuh diri di negara Jepun sangat tinggi. Begitu juga dengan China. Tuan-tuan, apa tujuan kita hidup di atas muka bumi? Adalah untuk gembira, untuk bahagia, mencapai, menggapai, memiliki, merasai nikmat bahagia. Tetapi bahagia ini dia selalu tertipu dengan perkataan berjaya. Ramai orang tengok orang yang berjaya itu adalah orang yang menjadi CEO company yang berbilion dolar.
Ada orang rasa bahagia tu bila pakai kereta mewah. Ada orang rasa bahagia bila memiliki rumah besar. Sebenarnya itu bukan bahagia. Itu mungkin berjaya dikata bangsa manusia. Tetapi bahagia dia daripada hati. Bukan dilihat. Bukan ditontonkan. Bukan dengan memakai baju yang cantik. Baju ni orang bagi. Baju ni orang bagi. Memang cantik baju ni. Baju ni baju BMW K16. K16 BMW. Baju ni sahabat saya dari Indra Putra Dahlan, dia yang bagi. Saya bukan orang yang have. Saya orang yang have je. Ada je rezeki. Ada je rezeki tu. Saya yakin dengan memperbanyakkan istighfar sebelum waktu subuh, rezeki datang pada kita. Sebab ada hadisnya. Saya tak pernah rasa pun Nabi tu menipu. Dan apa yang Nabi kata tu adalah benar. Okey, terima kasih tuan-tuan. Ramai, okey, dengar perkataan saya. Ramai orang tertipu dengan satu perkataan, iaitu berjaya. Kita tengok orang kaya, kita ingat dia berjaya. Dan ramai orang keliru antara berjaya dan bahagia. Lain. Okey. Kenapa saya cakap macam ni? Sebab kita masih dalam transformasi diri. Diri terbahagi pada 3. Pertama, hijrah diri lah. Nak bahasa glamour, transformasi diri. Yang pertama, diri terbagi. Su Muhammad Saleh, apa khabar orang Singapura? Adakah orang Singapura bahagia? Adakah orang Malaysia bahagia? Adakah orang-orang dalam Malaysia yang dalam live Facebook saya ni bahagia? Atau sekadar berjaya? Kena ingat. Apa beza bahagia dan berjaya? Berjaya mungkin hanya terlihat pada fizikalnya. Bahagia datang daripada jiwanya. Faham Berjaya terlihat dari sudut fizikalnya, pencapaian materialnya. Maria daripada Brunei. Adakah orang Brunei bahagia? Saya ulang balik. Berjaya itu kelihatan pada materialnya, pada pencapaian hidupnya. Tetapi bahagia itu datang daripada jiwanya. Jiwanya. Saya dah cerita, hari ni kita cerita tajuk tentang hijrah diri. Kita dah cerita hijrah dari sudut hati, kita dah cerita hijrah dari sudut pemikiran, hijrah dari sudut mental, minda, anjakan paradigma. Kita dah cerita tentang hijrah fizikal, bagaimana kita nak turunkan berat badan, nak dapat berat badan yang ideal untuk menjaga amanah tubuh badan Allah yang sihat dari sudut pemakanan. Sekarang kita nak cerita hijrah diri dari sudut apa? Gaya hidup. Gaya hidup. Ada orang bergaya untuk tunjuk dia telah berjaya. That's wrong, bro. Salah tu. Saya nak cerita hari ni berjaya dan bahagia. Berjaya apa dia, geng? Pada material, pada zahirnya. Bahagia pada batiniahnya. Bahagia datang daripada dalam. Berjaya diukur pada hari ini pada kelihatan. Masya Allah, rumah dia besar, kereta dia besar,
dia pakai BMW, dia pakai Mercedes-Benz, dia pakai Lexus latest edition, dia pakai Lamborghini, dia pakai Ferrari, dia pakai ni. Tak, tak. Itu berjaya. Itu memang berjaya. Tetapi ramai orang yang berjaya, dia perlukan pekerjaan. Dia perlukan kejaya. Kejaya dia apa dia? Mereka ni terpaksa tempuhi stres untuk jadikan seperti mereka di belian. Dan ketika itu mereka korbankan hidup mereka. Mereka korbankan kehidupan mereka. Ingat, manusia hidup lebih kurang purata kajian dalam dunia 80 tahun. Dan mereka terpaksa mula-mula bekerja daripada umur 20 hingga umur 65 tahun. 45 tahun mereka hidup dalam keadaan stres. Mereka bekerja. Kajian dalam dunia 85% di Amerika Syarikat, mereka tidak gembira. Mereka stres di tempat kerja. Mereka stres dengan kejayaan mereka. Dan 92% di China, mereka stres dengan pekerjaan mereka. 94% di Jepun, mereka stres dengan pekerjaan mereka. Sebab tu di negara China, di negara Amerika dan di negara Jepun, ramai yang bunuh diri. Walaupun ketiga-tiga buah negara ini kuasa besar dunia, walaupun tiga-tiga buah negara ini negara yang berjaya di mata dunia, tapi adakah rakyatnya bahagia? Statistik pertama, negara yang paling bahagia tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat adalah Bhutan. Tulis B-U-T-A-N. Bhutan, bukan S-A-T-A-N. Bhutan, geng. Negara yang paling bahagia dalam dunia hari ini adalah Bhutan. Tulis. Siapa tak tulis? Nak bagi ingat. Bhutan. Dia ada dua buah negara yang tidak bekerjasama dengan Amerika Syarikat. Cuba teka negara apa? Yang pertama, Iran. Itulah Kodan. Yang kedua, yang tak ada hubungan diplomatik dengan Amerika Syarikat, apa dia? Bhutan. Ketika beberapa kali lawatan dan dialog, itulah Datin Rashima. Bhutan kat mana? Betul-betul. B-H-U-T-A-N Bhutan ataupun B-U-T-A-N Bhutan. Boleh. Boleh. B-H-U-T-A-N, bukan B-U-T-A-N. Sorry Pak Long. Thank you so much Pak Long. Betul kan? Ketika Amerika Syarikat bertanya kepada Bhutan, Presiden Bhutan, okey, kenapa kamu tidak mahu menjalinkan hubungan diplomatik kepada dengan Amerika Syarikat? Why? Kami menjanjikan kemajuan pada negara kamu. Apa jawapan dia? Presiden Bhutan menjawab, kami lebih mementingkan kebahagiaan rakyat kami daripada kemajuan yang Tuan janjikan. Kami lebih mementingkan kebahagiaan rakyat kami daripada kemajuan yang Amerika janjikan. Okey, geng? Dan sebab tu, saya selalu cakap kepada saya jumpa pemimpin negara, majulah sekadar perlu.
Bukan maju dalam keadaan terburu-buru. Ada beberapa orang PM saya jumpa, saya cakap, majulah sekadar perlu, bukan maju dalam keadaan terburu-buru. You know, tamak. Konsep mereka berbeza. Konsep pemikiran kita dah rosak. Kita kata berjaya itu pada material. Tetapi pada saya, orang yang bahagia itu adalah orang yang berjaya. Saya akan kait dengan amanah Allah ni. Saya ulang balik, apa dia beza berjaya dan bahagia. Berjaya pada zahirnya, bahagia dari jiwa. Faham Adakah orang yang berjaya pada materialnya, pada zahirnya, dia CEO company pada $billion company, adakah dia bahagia? Ada yang perlukan arak untuk bahagia. Ada yang perlukan hiburan untuk bahagia. Saya ulang balik statement dia awal-awal. Kajian dalam dunia, manusia hidup secara purata hingga 80 tahun. Dan kemudiannya tuan-tuan, daripada umur 20 hingga 65 tahun, kebanyakan orang dalam dunia telah bekerja. Dan mereka, Yusof daripada Riyadh. Apa khabar orang Riyadh? Alhamdulillah. Orang Arab Saudi, macam mana kes COVID di sana? Adakah meningkat? Dan bilakah Saudi akan membuka untuk orang ramai melakukan umrah dan haji? Adakah tahun ni ataupun tahun depan? Dengan cerita bulan 10. Okay, let's go. Saya ulang balik, geng, tolong tulis. Berjaya diukur pada zahirnya, sedangkan bahagia itu dari jiwanya. Tuan, tulis tuan, nanti dia boleh ingat. Bahagia itu, berjaya itu pada zahirnya, bahagia itu dari jiwanya. Okay, tadi dah tulis tempat paling bahagia dalam dunia adalah Bhutan. Zul Faizul, Ustaz doakan Jabatan Amal menuju ke Benang Nimong Tebal, Jabatan Amal Nimong Tebal, Hikmat Nimong BC 5.0. Alah, 5.0 CNC clean and clear. Alamak, sedap ni. Ke mana Faizul? Allah, sempat baca Faizul. Apa pun saya doakan Jabatan Amal, apa pun tugas yang diberi, selesaikan dengan baik. Beramal kerana Allah. Al-amalu lillah. Al-amal. Okay dah, gang. Keep it up. Saya dulu pun Jabatan Amal. Saya unit amal lah, unit kecil. Saya kerja, saya susun kursi, sapu sampah kat Taman Melewa dulu. Itu my favourite. Sampai hari ni pun saya buat sebenarnya, gang. Mana-mana tu saya suka kerja macam tu. Cuci hati bro, tak ada apa. Gelar orang panggil, duit yang kita ada. Tapi kalau kita tak erti merendah diri, kita tak ada harga diri. Alright, gang, let's go. Move. Dan tadi saya cakap Bhutan. Apa Bhutan jawab? Presiden Bhutan, Perdana Menteri Bhutan tegur Presiden Amerika Syarikat. Dia kata, kami lebih mementingkan kebahagiaan rakyat kami daripada kemajuan yang Tuan janjikan, Amerika janjikan. Okey, tuan-tuan tahu tak tempat paling bahagia di Malaysia? Cuba teka kat mana tempat paling bahagia kat Malaysia. Ceteka kat mana?
Oh, Yan. Okey, Camp Kenari. Camp Kenari Ustaz pernah buat training. KMC, Ustaz KAMC Ustaz pernah buat training. Puteri Ayu Ustaz pernah buat training. Tiga-tiga camp tu Ustaz biasa buat training. Okay, good luck Jabatan Amal. Ustaz boleh pergi minggu depan. Ustaz pergi 17, 18, 19. Minggu depan kita pergi ke Yan Kedah buat kerja ni. Lepas tu kita pergi ke Penang dulu, jumpa beca dan juga orang buta. Gelandangan. Orang buta mungkin belum dapat di keputusan. Lepas tu baru Ustaz ajak ke Yan Kedah, pergi cuci. Kau jumpa Ustaz kat sana, kau tegur tau. Kau bagi dia penyapu kat Ustaz. Biar Ustaz menyapu sikit. Alright, here we go. Okay kan? Cuba teka dekat Malaysia. Betul, Azian Sharif. Mazlina Saad kau. Hospital bahagia. Aduh. Betul. Jawapan daripada Azian Sharif tepat. Tempat yang paling bahagia di Malaysia ikut kajian adalah di Baling, Kedah. Baling, Kedah adalah tempat yang paling bahagia. Bila dibuat kajian, kenapa LPPKN mengatakan tempat yang paling bahagia di Malaysia adalah di Gombak Nasi, Gombak Jam, Seri Gombak Jam, Greenwood Jam. Bahagia ke? Jalan kat Gombak ni patut ditukar nama jalan dia. YB jangan marah YB Aku saja dia sebut ni. Gombak ni patut ditukarkan kepada paip pecah ataupun nama tempat jalan berlubang. Astaghfirullahaladzim. Sedapnya aku mengutuk orang hari ni. Sebab aku bahagia bro. Alright, let's go move gang. Sorry YB. Tak, kalau percaya tak, jalan kejap-kejap berlubang, kejap-kejap paip pecah. Kenapa jalan berlubang? Sebab paip pecah. Itulah nama asal-usul Gombak. Astaghfirullah, sedap ni. Tempat rakyat paling bahagia adalah di Baling, Kedah. Why? Ada banyak kajian. Yang pertama, mereka hidup sekadarnya. Mereka lebih suka bersosial, beragama. Mereka hidup dalam keadaan agama, bersosial. Dan mereka tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Apa dia? Kebanyakan mereka bebas dari hutang. Baling, Kedah. Mereka hidup sekadarnya. Saya kalau pergi sembayang kat Masjid Baling tu, kalau saya orang Baling, dia tak sebut Baling, dia sebut Balin. Okey. Kalau saya pergi sembayang kat Masjid Balin tu, hang tahu tak? Pergi sembayang subuh kat sana. Lepas tu ada buah pokok ketapang, kedai mamak tu. Pokok besar tu tepi kat masjid, tak jauh dari masjid tu. Dia ada pokok pagi-pagi. Tapi saya tak pergi kat sana. Saya makan depan pokok tu. Ada kedai Melayu. Saya lepak situ pergi makan. Taruh nasi lemak 2 bungkus. Taruh gulai sikit. Roti canai dia padu. Haji Daud ada tak pagi ni? Haji Daud, manusia bikers paling bahagia. Sifu bikers tahulah. Kau beritahu Haji Daud. Abang Omar tolong beritahu Haji Daud. Dan manusia yang paling bahagia kat Malaysia ni nama dia Haji Daud. Dia baru ni kena kanser. It's okay, itu tak ada masalah. Dan sebab apa saya kata dia bahagia? Sebab dia paling ramai anak. Dia sedang mengusahakan madrasah manja. Madrasah Jannatul, alamak, saya lupa dah. Okay dah geng. So, mereka hidup sekadarnya dan mereka tidak terburu-buru mencipta kejayaan untuk ditayangkan kepada manusia yang lain. Bro, sometimes kita bahagia, kita nak beli kereta sebab jiran kita beli kereta baru. Kadang-kadang
Kita nak tunjuk rumah kita besar sebab kita nak tunjuk pada orang kita berjaya. Sedangkan kita tak mampu. Kita hidup bukan sekadar untuk membayar bil, bukan sekadar untuk membayar hutang, bukan sekadar untuk tunjuk kat orang. Kita beli rumah besar, hutang. Belum tentu rumah tu milik kita, mungkin milik bank. Don't do that. You hurt yourself. Tuan-tuan, jom, cuba tengok apa tujuan hidup anda. Kemana anda nak bawa hidup anda? Bukan saya suruh berhenti kerja, tapi kita kena ubah gaya hidup kita. Gaya hidup kita yang set. Saya bahagia dengan pakai baju pagoda. Saya tak terkejar-kejar dengan baju yang branded. Saya tak tertipu dengan logo-logo BMW ke apa ke. Saya tak. Saya pakai sesuatu yang selesa untuk saya dan ada duit untuk saya simpan, untuk saya belanjakan bersama keluarga saya. That's all. Bahagia. Ada duit lebih, saya sedekah untuk kebahagiaan jiwa, kebahagiaan orang lain. Kita kongsikan sikit kebahagiaan dan juga kebahagiaan di akhirat. Yang tulis, saya tak nampak ramai yang tulis, kejayaan itu pada zahirnya, namun kebahagiaan itu datang daripada jiwanya. Disebabkan lifestyle ini, orang nak tunjuk mereka berjaya. Ustaz, saya gak pagi ni nak pergi mana? Tak nak pergi mana, nak golek-golek je. Cuma baju ni Indra Putra Dahlan, member kita Indra Putra Dahlan, dia yang bagi stiker. I don't have. I'm not the actor, I'm not a star. Tapi ada je baju. Saya ni ustaz dia, tapi merasa naik Ferrari, Lamborghini. Sebab rezeki Allah bagi. So gang, kejap. Terima kasih Datin Rasimah. Itu dia. Kejayaan itu pada zahir, namun kebahagiaan itu dari hati. Bagus. Kejayaan itu pada zahir, namun kebahagiaan itu dari hati. Ada orang berjaya tapi hati dia. Pak Long, ni baju orang bagi Pak Long. Cantik kan? Baju BMW K16. BMW orang bagi. Kalau saya nak cerita orang bagi, Allah rezekikan dan orang bagi pada saya terlalu banyak. Terlalu banyak. Saya syukur Alhamdulillah. Dan saya berterima kasih pada orang yang bagi tu. Nak cerita sampai ada orang cakap, jangan sebut saya yang bagi Ustaz. Terlalu banyak. Dan orang bagi tu kalau terlebih-lebih tu, semalam kita buat program orang buta. Aku nak cerita ni. Ini berkaitan dengan fizikal. Saya cerita. Fizikal. Fizikal ni, kita terpaksa bekerja untuk mencapai kejayaan. Dan lepas tu baru nak pergi bahagia. Sedangkan kebahagiaan akan mencipta kejayaan. Okey? Bagi saya habis point ni. Ini tajuk dia, ingat 3. Manusia sakit sebab faktor utama, first, pemakanan, second, gaya hidup, third adalah persekitaran. Disebabkan gaya hidup nak tunjuk pada orang kita berjaya,
maka kita terpaksa korbankan bahagia. Oh, kita nak berjaya, nanti abang kaya, abang akan bahagia, kita akan bahagia. Okey, itu satu, itu cara berfikir kita. So kita pindah ke kota. Kita berhadapan dengan cabaran di kota. Kota tidak menjanjikan kesenangan. Ada lagu M. Nasir. Sesat di Kuala Lumpur, dosa dan pahala bercampur. Itu dia. Mungkin kita akan kaya dalam lumpur. Mungkin kita akan lemas dalam lumpur. Tuan-tuan dan puan-puan. Okey, Mazdah Yaakob, Ustaz, macam mana saya nak hilangkan kebas kaki ni? First, jumpa doktor. Second, kemungkinan besar tulang belakang kita lari. Tulang belakang kita ada slip disc dan ada chapel daripada tulang belakang tu telah terkena saraf. Menyebabkan apa? Menyebabkan tuan-tuan, kaki tu kebas. So teknik dia antara ilmu orang Melayu dia ada dua. Pertama, senaman dipanggil Panglima Pahang. Cara senaman ni, kita sandar ke dinding dan kita pusing tangan kita, pusing kaki kita, naikkan ke atas. Dan pinggang kita, punggung kita betul-betul pada bucu dinding tersebut. Sedangkan badan kita lurus terlentang. Kaki ke atas, dia macam L shape. Di kaki, yang di badan. Di kaki, di badan. Selama 15 hingga ke 20 minit. Buat macam tu. Supaya kita buat sistem terbalikkan. Kalau pipe kita, kita selalu tembak sehala. Sekali-sekala kena ambil pipe tu, yang ujung tu ke sini dan kita tembak ke situ. Supaya sistem lumut-lumut yang terperangkap dalam pipe getah tu akan terhakis. Okey? Okey, boleh? Alhamdulillah. Itu kaedah. Alhamdulillah, Datin Rahsimah, alhamdulillah semakin sihat. Okey. Okey dah, sekejap. Kalau saya baca komen kan saya tak ambil point saya. So cara dia, kita duduk Panglima Pahang. Yang nombor 2, kaedah yang saya belajar daripada Yaman, daripada ulama Yaman, iaitu garam kasar dengan lada hitam. Garam kasar tu, yang kasar tu, bubur dalam besin sebanyak 2 kilo dan kemudian garam lada hitam 100 gram. Nak lebih pun tak ada masalah. Tapi syarat dia pijak, bukannya rendam. Ramai kat YouTube yang tulis apa yang saya cakap tu, ni petua saya dapat Ustaz Nafi. Tak, bukan rendam kunyit. Kena pijak. Pijaklah keadaan duduk ataupun dalam keadaan berdiri. Garam kasar 2 kilo. Lepas tu garam dengan lada hitam 100 gram. Pijak. Ada orang stroke, ada orang lumpuh. Saya tak tahu berapa ramai dah baik dah. Kalau setakat kebas-kebas tu, very effective. Pijak. Dengan syarat, selepas pijak 1 hari, minimum 5 minit. Tapi janganlah pemalas sangat. Awak dah sakit. So kita pijaklah 1 jam, 2 jam, 3 jam. Sambil tengok TV, pijak. Angkat kaki, pijak. Alihkan posisi pada besin. Dan kan garam kasar tu kita mula besin kan. Jangan berbuah air. Saya tak sebut pun perkataan air. So garam kasar 2 kilo, lada hitam 100 gram ataupun lebih, pijak. Paling bagus dalam keadaan berdiri. Paling bagus lebih daripada setengah jam 1 hari. Paling bagus. Buat. Orang stroke ramai yang baik, orang lumpuh ramai yang sembuh dengan kuasa Allah Ta'ala. Tu pijak. Dan kemudian tuan-tuan, jangan lupa minum air panas suam selepas buat tu. Minumlah segelas atau 2 gelas. Tuan-tuan tengok air kencing tuan-tuan keluar macam mana. Tuan-tuan akan tengok peluh tu akan keluar macam mana. Buat, jangan tak buat. Dia ilmu orang Melayu kita. Yang nombor 2 tuan-tuan, yang nombor 1 tadi saya dah kata duduk Panglima Pahang. Cara dia duduk sandar ke dinding and pusing kaki ke atas, badan ke bawah, dia akan structure balik tulang belakang. Dia ada kaedah lah. Tapi untuk masalah puan boleh angkat kaki ke atas
selama 15 minit. Dia akan structure. Mula-mula puan-puan akan rasa terganggu sikit lah, nafas terganggu. Tapi lama-lama dia akan secara tak sengaja, masa puan hembus nafas, dia akan structure balik tulang belakang. Kak. Dia akan berbunyi. Tapi lambat lah. 15 minit. Set lah masa betul-betul. 15 minit hingga ke 20 minit. Ada 5 benefit kita structure balik, iaitu kita buat L shape ni, kaki ke atas, punggung di dinding, badan terlentang, tangan macam ni. Apa kelebihan dia? Pertama, kita structure, kita betulkan tulang belakang, kita turunkan kaki kita, air ataupun darah turun ke buah pinggang. Buah pinggang akan pump ke serata badan, ke pump pula, ke proses. Buat 15 minit minimum, maksimum 20 minit. Buat macam tu. Lepas tu dah buat macam tu, tuan-tuan dan puan-puan, jantung kita akan jadi laju. Betul. Best. Buatlah kunyit. Banyak kali saya dah ajar dah benda ni. Kita kena buat. Gang, apa yang kita belajar, kita buat. Paling tidak kita akan ingat. Sebab tu saya kata salin saya. Innalillah. Haris Reza, insyaAllah kita doakan ayah dia sembuh penyakit. Okey dah? Terima kasih. Siapa yang salin, bagus. Terima kasih. Okay. Alright, here we go. Let's go. Move. Tuan-tuan dan puan-puan. Alright, here we go. Apa lagi nak cerita? Okay. Bila kita punya setting untuk mendapat bahagia, kita tidak terkejar-kejar kejayaan, itu adalah gaya hidup yang betul. Kita memburu kebahagiaan, bukannya mengejar kejayaan. Bila kita setting otak kita untuk bahagia, ketika itu barulah kita telah melangkah ataupun mencapai kejayaan. Orang yang tersalah, dia nak berjaya tetapi dia letak bahagia nombor 2, dia sebenarnya dah gagal daripada awal. Okay, ini cara nak badan. Kalau dia setting hidup dia, mindset dia adalah untuk kejayaan, ketika tu dia akan berjuang habis-habisan. Dan ketika perjuangan itu, dia berhadapan dengan stres. Dan stres akan stimulit sel kanser jadi aktif. Stres akan menyebabkan tekanan darah tinggi. Stres telah menyebabkan jiwanya gagal. Dia tak boleh tidur malam, insomnia, kena anxiety, kena panic attack. Sebab cara hidup dia, cara fikir dia dah berbeza. So tuan-tuan, kanser adalah disebabkan gaya hidup yang terkejar-kejarkan kejayaan hingga menyebabkan dia stres. Kebanyakan pesakit kanser yang saya ziarah, lebih daripada 3,800 dah sekarang ni. Saya hari-hari ada je saya jumpa ada ustaz, saya sakit kanser. Bagi saya kata-kata ustaz, saya jumpa sakit kanser. Semalam saja dekat nak 3 orang saya jumpa, tuan-tuan. Ustaz sakit kanser kan? Dah baik belum? Dah, alhamdulillah, semakin sihat. Okay, jangan belagak. Ramai orang cakap, ustaz, saya dah sembuh daripada kanser. No. Jangan dakwa diri anda dah sembuh dari kanser selagi belum 5 tahun selepas habis rawatan. Jangan. Cancer will repeat. Dia akan attack balik. Umi Jas, apa khabar orang Singapura? Rahimah Rosli, ramai yang ini. Sorry saya lagi 2 minit je habis. Hari ni saya mula awal. Saya mula tak macam ni geng. 7 hari biasa 6.45, hari Sabtu Ahad jam 7 pagi. Alright. Let's go. Ada lagi 2 minit.
Kenapa saya cerita panjang-panjang ni? Sebab saya nak bagi data supaya tuan-tuan akan faham keesokan hari. Saya cerita gaya hidup yang salah adalah meletakkan kejayaan sebagai pencapaian utama. Ingat, kejayaan pada zahir, tapi kebahagiaan pada lahir, pada batinnya, pada jiwanya. Kejayaan pada zahirnya, tapi yang lebih penting kebahagiaan daripada jiwanya. Jiwa kita bahagia tak ketika kita berjaya? Tak. Tapi orang yang bahagia, walaupun pada zahirnya nampak tak begitu berjaya, kerja keraninya, tapi dia bahagia. Anak-anak dia akan berjaya. Gembira. Berapa ramai anak tukang kebun, berapa ramai anak-anak penuri getah yang mencipta kejayaan, berapa ramai anak-anak petani yang mencipta kejayaan, dan berapa ramai anak-anak orang yang berjaya tidak berjaya. Sebab mereka tidak dibesarkan dalam suasana bahagia. Ayahnya sibuk kerja, ibunya sibuk kerja, ibu sibuk kerja, ayah sibuk kerja, anak terbiar. Dan akhirnya stres. Masa kerja stres, masa kerja stres. Ingat statistik yang kita sebut hari ini sebagai penutup, 85% di Amerika Syarikat, mereka yang bekerja daripada umur 20 hingga 65 tahun tak bahagia. Sepanjang karier mereka, mereka tak bahagia. Dan akhirnya mereka menderita. Mereka telah membazir 45 tahun hidup dalam keadaan menderita sebab dan daripada 85%, 75% mereka pengidap kanser. Pengidap penyakit kronik. Ada statistik tuan-tuan nanti, tapi saya sebab saya tengok sekali lalu je, saya tengok data-data tu sekali lalu je, saya cakap secara rambang je lah. Okey tuan-tuan nak kena minta transfer balik Selangor macam ni. Itu doa. Tak bolehlah berjauhan. Alright, here we go. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Let's go. Tuan-tuan dan puan-puan, seorang yang mati ketika berjuang menuntut kemerdekaan, dia bahagia menjadi tentera walaupun gaji dia tak besar mana. Ramai tok nenek moyang kita, mungkin roh mereka bahagia sebab jiwa mereka merdeka walaupun ketika mereka dijajah dulu. Adakah anda bahagia dan jiwa anda merdeka ketika anda stres di tempat kerja? Hidup ada pilihan, sama ada gagal atau berjaya. Namun, adakah mereka yang berjaya itu bahagia? Bahagia adalah gaya hidup. Kejayaan hanyalah ciptaan daripada jiwa yang bahagia. Mungkin tinggi sikit pembincangan kita. Saya akan kaitkan benda ni keesokan hari. Rainbow and satu lagu. Allah, kau Zainuddin Zaid ada je. Remember gang, fight this fight. Whatever happened, with the worst situation, you still have a life to live. Keep it up, never give up. Allah kan ada. Lagu Sesat di Kuala Lumpur, dosa dan pahala bercampur. Tuan-tuan balik tengok YouTube, cari lagu ni. Dan tuan-tuan nampak siapa yang berjaya, siapa yang bahagia. Keep it up, never give up. Allah akan ada. I love you all. Take care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak pergi balik